Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita menyambung bab 8 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pilihan raya. Dan pada kali ini kita akan menyambung subtopik 8.3 iaitu penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Baik, dalam bab yang ke-8, subtopik 8.3 ini ada 3 perkara penting yang akan kita pelajari. Antaranya yang pertama adalah Majlis Perundangan Persekutuan 1948, yang kedua Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan yang ketiga adalah kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kita lihat yang pertama, Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Baik, Majlis Perundangan Persekutuan 1948 ini jika dilihat komposisinya terdiri daripada 77 orang. Antaranya seramai 52 orang merupakan ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Seterusnya, 3 orang ex officio yang merupakan ketua setiausaha kerajaan, setiausaha kewangan dan juga peguam besar telah pun dilantik. 9 orang residen mewakili 9 buah negeri dan 2 orang wakil merupakan daripada negeri-negeri selat iaitu daripada Pulau Pinang dan Melaka. Sementara 11 orang lagi merupakan ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Oleh itu, jumlah komposisi bagi ahli Majlis Perundangan Persekutuan 1948 adalah seramai 77 orang. Baik, seterusnya kita nak lihat berapakah komposisi bagi Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Baik, pertama sekali komposisi yang pertama masih sama iaitu 52 orang, ahlinya dipilih melalui pilihan raya. Kalau Majlis Perundangan Persekutuan, ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Seterusnya, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan-kumpulan yang berkepentingan. Sebagai contoh, keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Seterusnya, 11 orang menteri besar yang dilantik mewakili 11 negeri bagi Tanah Melayu dan 2 orang bagi wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan jumlahnya adalah 100 orang berbanding dengan Majlis Perundangan Persekutuan 1948 yang mana ahlinya cuma 77 orang. Seterusnya kita akan lihat apakah kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Baik, yang pertama sekali, kerajaan telah pun diketuai oleh Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri dan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruh Jaya Tinggi British. Proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat-peringkat dan mengambil masa. Pesuruh Jaya Tinggi British masih lagi memegang tampuk kepimpinan di peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kuasa pegawai British telah pun dipindahkan kepada rakyat tempatan dan pegawai British bertindak sebagai penyelia ataupun penasihat dalam bidang keselamatan dan sistem ahli telah pun dimansuhkan. Dan keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi. Ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan, manakala ahlinya pula dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum yang pertama
iaitu pada tahun 1955. Rumusannya, dengan pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini, rakyat tempatan mula memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran negara. Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan menunjukkan kompromi melalui perkongsian kuasa di antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Sebagai contoh, bagaimana UMNO dan MCA bergabung membentuk parti perikatan. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada soalan. Soalan yang pertama, mengapakah Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan? Sila rujuk buku teks anda pada halaman 202. Baik, apakah jawapannya? Sila tulis jawapan anda dengan lengkap. Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan untuk menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu. Baik, soalan yang kedua merupakan soalan keban. Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang begitu penting dalam sesebuah negara? Jadi, macam mana kita nak jawab? Pada pendapat saya, undang-undang penting kerana dapat menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Hal ini kerana kerajaan yang mentadbir negara berlandaskan undang-undang dapat menjamin kemakmuran negara. Ini secara tidak langsung dapat mengelakkan wujudnya permasalahan dalam kalangan masyarakat. Yang mana pelajar, perkongsian saya pada hari ini, bolehkah anda menguasai subtopik 8.3? Kalau boleh, tahniah, kita jumpa pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.